Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita renung hadis Rasulullah SAW yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala ghamma wala hazanin wala adha wala ghamman حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan dan kesakitan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kedukaan hingga kanduri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosa kesilapannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Boleh disebut muttafaqun alaih, maknanya hadis Bukhari dan Muslim. Kita berada di dunia ini, manusia ni terdedah dengan kepenatan, kesusahan, kegelisahan dan kesedihan. Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita berada dalam kegembiraan. Kadang-kadang kita gelisah. Gelisah macam-macam, gelisah. Lama tak bayar bil, gelisah. Tunggu keputusan anak periksa, gelisah takut tak lulus. Ya. Sampai surat warning. Air ke terlupa nak bayar. Takut kena potong, gelisah kita. Ya. Sedih. Kadang-kadang kita ada kesedihan. Anak accident macam baru ni. Rayyan kan hilang. Meninggal, sedih. Suami. Isteri meninggal. Suami meninggal ke. Bapa kita meninggal. Anak kita meninggal. Ataupun dia timpa banjir. Ni musim banjir kan. Macam-macam. Jadi kesusahan. Semua sedih. Itu permainan hidup semua. Semua itu dikatakan semua ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan semua itu untuk menghapuskan dosa kita dengan syarat. Dengan syarat kita redha. Macam orang perempuan bersalin. Kan kita dengar pahala orang perempuan dia bersalin, kalau dia meninggal dapat pahala macam orang berjihad. Macam orang berjihad. Syarat dia redha. Syarat dia redha. Kalau dia tak redha, setiap kali bersalin taubat. Taubat dah bang. Awak tahu apa? Awak tahu buat je. Yang menanggung saya sakit. Awak tahu apa? Kalau awak boleh bersalin, saya tukar. Tahun depan awak pula asyik saya je. Itulah. Tapi dalam taubat-taubat tu 10. Ya. 10 orang. Berapa kali bertaubat dah. Ya. Itulah kita kan. Pasal Allah jadikan nafsu. Kalau tak ada nafsu, taubat betul. Ni dah sihat. Suami jauh sikit. Dah marah ni. Sejak saya bersalin ni awak dah tak murkad. Itu kata bertaubat. Yalah bertaubat sakit. Sekarang dah sihat. Tak ada dah taubat dah. Dah masuk 2. Itulah. Sedih. Jadi tak ada anak pun tak seronok. Ya, nanti orang kata macam-macam. Awak ni kahwin.
tak pandai buat anak. Ya. Tak ada. Itu penyambung zuriat kita dan Rasulullah pun suka. Jadi semua kesedihan, kedukaan, penat, memang hari penat. Kita tengok isteri kita, suami penat cara suami mencari rezeki. Isteri pun penat cara suami, cara isteri. Dengan dapur, basuh kain, lipat kain, semua. Jaga anak, masak, penat. Ya, suami hargai sikit lah. Kalau tak hargai itulah dia mengamuk. Mana bukti? Kita bawa kahwin dia dulu mulut tak banyak. Dan dapat seorang, satu, dua, tiga, makin banyak mulut dia. Pasal apa? Dia makin penat. Jadi suami-suami supaya nak tengok mulut isteri ni tak banyak, tolong bantu. Lipat kain ke, akad kain ke, tolong basuh ni baju ke. Sekarang senang je, pakai mesin basuh je. Masuk je tengok. Jangan campur sudah. Itu kena tanya juga isteri tu. Kena tanya. Campur baju putih dengan dah yang putih jadi ada tu yang turun warna jadi merah pula. Campur berbelang-belang pula. Ya? Tanya isteri macam mana. Kita sekali-sekala basuh. Kena belajar juga. Supaya kurang penat. Kurang penat, mulut pun tak banyak. Apabila penat itulah, dia mulut banyak. Orang perempuan kan lain. Dia tidur, mata dah pejam, mulut bunyi lagi. Kan? Lepas tu pagi esok pula, mulut dah bunyi, mata tak buka lagi. Ya? Itu tak sama. Tak sama orang lelaki. Orang lelaki tahu ya. Orang lelaki ni macam penyabar. Penyabar dia tak layak untuk jaga anak. Untuk jaga baby. Mati. Apa tidaknya anak kita melalak, dia lagi sabar. Berdengkur. Itu. Orang perempuan tak sabar. Dengar je anak menangis, dia cek bangun. Oh, kencing rupanya. Oh, lapar rupanya. Oh, kembung rupanya. Cari minyak pula kan. Itu orang perempuan. Tu anak-anak kita boleh hidup. Orang lelaki tak boleh. Tak boleh jaga, tak layak jadi jadi ibu tak boleh. Bapak tak selamat anak kita. Ya, tak selamat. Jadi ada kelebihan masing. Kalau cari rezeki, insya-Allah. Macam mana pun dia boleh bertungkul lumus, tenaga dia kuat. Ya. Sesuai dia Allah jadikan kelembutan, orang lelaki dia kasar sikit. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi mengkhabarkan bahawa kita tersuat suatu perkara yang amat besar yang patut disemat dalam ikatan pada setiap keadaan. Allah jadikan semua kesedihan, semua itu musibah-musibah itu sebagai untuk menghapus dosa kita. Rupanya maknanya Allah bagi musibah itu, kedukaan, kesusahan, kepenatan, semuanya itu tanda Allah sayang. Allah sayang kepada hamba-Nya. Jadi kalau kita redha, maka dapatlah. Macam orang perempuan tadi, dia bersalin, sakit. Kita redha, dapat pahala. Tak redha, tak dapat pahala. Sakit je lah. Dapat anak je lah. Jadi disebut pada sabda, hinggakan duri yang menusuknya. Jadi menjadi bukti bahawa gangguan yang menerima manusia menjadi penghapus dosa buatnya. Meskipun gangguan tersebut hanyalah kecil. Seperti tusukan duri. Kita kena sikit duri kan, sikit je. Tapi walaupun sikit, itulah yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya. Susah sikit, kita redha, tak apalah, susah sikit. Ya. Terseliuh. Ya. Tergelincir, jatuh sikit, hujan, pam jatuh, bengkak kaki. Itu Allah nak buang dosa kita. Kita tak boleh kata Allah tak sayang, tak. Memang Allah sayang hamba dia, dia akan beri ujian.
Berbeza dengan manusia. Manusia dia sayang anak-anak dia sayang siapa, dia akan bagi apa saja. Yang dalam mulut boleh keluar semua. Itu manusia. Tapi tak, Allah sayang hamba dia akan beri ujian. Ujian kesusahan, ada ujian kesenangan, ada ujian kesakitan, ada ujian kematian, ada ujian kebakaran, ada orang ujian banjir, macam-macam. Macam-macam ujian daripada Allah SWT. Gempa bumi. Itulah yang saya dapat sebut daripada hadis yang pendek ini. Semoga memberi manfaat kepada kita. Maka kita muhasabahlah. Muhasabah. Apabila Allah beri susah, kita sabar. Yang Allah suruhnya, apabila Allah beri nikmat, kita kena syukur. Alhamdulillah nikmat. Kita ingat nikmat ni, saudara, baru ingat. Masa makan tadi tak baca bismillah pun. Tak kena, tak betul. Nikmat, kita syukur. Allah bagi ujian, kita sabar. Ya. Kalau Allah kita terlibat dengan dosa, kita beristighfar, cepat-cepat beristighfar. Kalau Allah beri hukuman kepada kita, tak kira lah hukuman kematian, Allah bagi hukuman suruh solat kepada kita, suruh kita beribadat, kita redha, orang dapat pahala. Allah bagi ketentuan macam orang perempuan tadi, tentulah beranak orang lelaki, orang lelaki na'udzubillah, sahsulah orang perempuan, ya? Maka redha, itu ketentuan Allah SWT. Dia tak bagi pada orang lelaki, maka terimalah hakikat. Adalah hikmah dia. Allah tak bagi orang perempuan, orang lelaki ni beranak, ada haid. Orang perempuan orang lelaki kata yalah, untunglah awak setiap bulan tak kena solat. Kami ni tak ada ni cuti. Berhenti-berhenti mati. Adalah kelebihan dia. Orang lelaki tak ada haid. Allah pasal apa tu orang lelaki dipilih menjadi imam, Bilal. Kalau tidak susah. Kalau orang perempuan, orang lelaki ada haid. Mana yang imam tak nampak? Imam cuti bersalin. Susah. Nak cari imam lain pula. Mana imam uzur. Tak boleh masuk masjid. Seminggu. Susah pula. Tutup masjid. Ya, itu ada hikmah. Jadi, semua yang Allah bagi, tentu kita redha. Itulah perbincangan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Okey. Siapa seserah? Okey, masa ada lagi, boleh kot Ustaz, kalau ada yang nak tanya ke? Ya, boleh. Silakan. Kalau ada apa persoalan minggu lepas. Macam mana Ustaz? Pertandingan Ustaz masuk minggu lepas? Saya dapat anugerah peserta veteran. Alhamdulillah. Peserta veteran. Dapatlah pingat, macam pingat gitulah. Medal, dapat medal. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, jemaah adakah nak tanya? Mungkin ada yang minggu lepas ada soalan nak tanya, mungkin berkaitan dengan apa topik yang Ustaz bincang ataupun berkaitan dengan solat ke. Ni peluang untuk kita bersama dengan Imam Masjid Negara. Jadi jangan lepaskan peluang. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita bersalah kalau kita macam-macam ini ujian ke atau balasan? Apa ni, kita kena sesuatu apa ni yang ditimpa kepada kita sebagai hamba, kita tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Kalau kita tanya orang buta ataupun orang yang pekak kan, bila tanya soalan, dia kata, Ustaz, kenapa Allah jadikan saya buta, orang lain semua tak buta? Ini seolah kita menyalahkan Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang Allah beri kepada kita tu, kita kena redha. Jadi saya kata, Alhamdulillah lah, awak buta. Ada kelebihan dia.
kami ni nak ngelak dosa buta, apa ni, mata, setiap boleh kata hari-hari buat dosa. Ada je terpandang itu, tengok ini, tengok dalam handphone, macam-macam. Dosa. Jadi, orang yang buta, awak dah buta, selamat dah. Dosa mata tak ada. Siapa? Pasal tu orang buta, dia susah nak nampak. Tetapi apabila dia ingat, dia susah nak hilang. Pasal dosa mata tak ada. Sama juga apabila kita beri peluang orang bisu. Tanya, kenapa Allah beri bisu? Nasib baiklah kamu dapat bisu, kata. Pasal apa? Kami dosa lidah ni nak jaga susah. Oh, lidah macam lebih pada pedang. Dia kena, kalau orang tu bagi semangat, isteri bagi semangat kepada suami, terus pergi ke masjid. Bang, awak dah tua bang, kita lama nak ni kubur nak eloklah daripada tengok Doraemon ni, awak pergi ke masjid. Yalah. Dapat pahala kau isteri. Dengan lidah. Tapi kalau ni, abang nak pergi mana bang? Masjid. Malam ni malam Jumaat bang. Malam Jumaat? Okey, cancel lah. Tu lidah. Nampak? Jadi peranan yang baik, dia boleh menyekat juga. Dia sekolah ke, di mana ke, awak tak usah belajar lah. Awak bodoh. Ya, tak usah belajar. Baik, cari kemahiran, kata. Habis. Kita bagi. Dengan lidah. Down. Itu. Jadi apa yang Allah kena bagi kepada kita? Kita kena menyalahkan diri kita. Dan kita cari apa kelemahan pada kita, kita betulkan. Ya. Boleh Sampai ke maksud. Begini Ustaz. Macam mana pula kalau masa muda dia sihat, banyak waktu, tapi dia sibuk, pulun overtime, tapi tak pernah peduli nak duduk dalam majlis ilmu. Ya. Dan bila sekarang anak-anak pun tak pedulikan dia, jadi ibarat dia kira merempak lah, tak ada rumah. Yang peliknya tu. Jadi macam mana, salah dia atau Allah Ta'ala uji atau memang balasan? Allah telah bersumpah dengan wal-'asr, demi masa. Tengok tengok ayat tu demi masa. Manusia semua dalam kerugian. Kecuali illa alladhina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi masa muda, pasal kan dalam hadis sebut, rebutlah 5 perkara waktu muda kamu sebelum kamu tua. Waktu lapang kamu sebelum datang waktu sibuk. Waktu kamu kaya sebelum kamu datang susah. Waktu hidup sebelum kamu mati. Jadi yang berlalu tu memanglah kita nak undur balik dah. Kita kata belum tu, masa tu kita dapat belum kesedaran. Sekarang apabila kita sedar, satunya kita bertobat, ya Allah ampun dosaku kerana aku cuai dah, masa dah berlalu. Waktu muda aku dah berlalu. Yang ada sekarang ni kita cari apa yang kita nak belajar. Macam mana kita nak belajar setelah kita sedar. Okey, sekarang ni kat rumah melalui online, dia macam sekarang ni, macam online. Boleh belajar. Quran online boleh. Kalau sakit tak boleh pergi. Ceramah-ceramah sekarang di ujung jari je. Cuma jaga cari macam mana kita nak dapat dari online. Yang pertama kat rumah kita mesti ada internet yang canggih, yang cukup supaya perjalanan tu lancar. Kalau boleh pergi ke surau yang terdekat, itu lebih baik. Tapi kalau tak boleh, tak ada orang nak hantar, itu dah tak bersihat kencing mani pun ada. Nak jadi seruk ke apa ke, cari. Maknanya kita tak boleh belajar langsung, jangan langsung tak pergi, cari yang termampu untuk kita. Jadi insya-Allah apabila kita usaha gitu, maka Allah tahu, Allah kesayang juga. Mungkin Allah kembali ke kesihatan dalam usaha yang kembali sihat semula. Adakah orang sampai 80-90 sihatnya? Tak ada apa, cuma dia jaga makannya. Mungkin kita boleh jaga makan, ya Allah aku nak banyakkan puasa bagi sihat semula, boleh pergi ke masjid ke. Dalam usia yang senja ini pun kembali sihat, boleh.
mencari ilmu. Wallahu a'lam. Terima kasih Okay, Ustaz. silakan. Puan Fatimah ada nak tanya kan kat tangan? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak tanya pasal solat sunat duha. Betulkah pukul 12 tengah hari tu kita dah tak boleh buat duha? Dan bilakah penghabisan solat sunat duha? Waktu dia. Solat sunat duha bermula matahari, istilah dalam kitab fiqh, matahari segala. Ya. Orang bandar tahu tak galah tu? Uh, tengok pandang galah lah lebih kurang lah agak-agak. Galah ni kalau istilah orang kampung, dia buat daripada bulu panjang kan. Ya betul. Tapi kita kata sekitar mungkin dalam pukul 8 lebih gitulah. Yalah. Lepas tu ada sekarang ni mudah kita tengok tulis je waktu solat setempat ni dia akan keluar lah bermula bila waktu duha kan. Ya. Berakhirnya sebenarnya dalam kitab fiqh maknanya selagi belum masuk zuhur, selagi itulah kita boleh buat solat duha. Oh. Itu macam mana selagi belum masuk zuhur boleh. Cuma dia ada waktu afdal. Daripada waktu afdal dah kita tak sempat, yang afdal tu tak apalah. Asalkan belum habis boleh buat lah. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, ada lagi. Silakan. Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita untuk hari ini. Okey, Datuk Asno silakan. Okey, terima kasih Haja, Bonda. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya usulan daripada jemaah dia tanya tadi tentang solat duha. Ya. Tapi saya nak tambah satu solat duha, satu lagi solat witir ya. Di mana saya perhatikan bahawa doa solat duha ni hebat dan juga doa solat witir ni pun cukup hebat maksud dia. Jadi sekiranya kalau seseorang tu ya dalam kejaran dunia ni dia kalau sibuk dah hanya solat saja tidak melakukan doa dua-dua tersebut. Baik solat sunat duha ataupun solat witir. Adakah itu satu merugikan ke atau apa kerana meninggalkan doa tersebut? Ustaz nak tanya pendapat Ustaz. Witir tadi kan? Sebut witir. Satu witir doa, lagi satu duha. Makna dia hebat tapi kita solat aja solat duha dan solat witir tak baca doa tu. Macam mana Ustaz pandang Ustaz? Okey. Dalam satu hadis siapa tu Abu Hurairah ada menyebut, Abu Hurairah kata Ausani, dia sebut hadis tu Ausani. Rasulullah ada berpesan. Ausani maknanya wasiat. Kata Abu Hurairah, Rasulullah ada wasiat kepada aku, buatlah 3 amalan. Hadisnya iaitu Rasulullah kata, berpuasalah kamu setiap 3 hari setiap bulan. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah sunat duha. Yang ketiga, buatlah witir sebelum kamu tidur. Kata Abu Hurairah. Itu pesanan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Jadi memang duha disuruh. Dia ada kelebihan masing-masing. Ya. Duha ada waktu dia. Witir ada waktu dia. Witir selepas isyak boleh buat dah. Cuma yang terbaik ialah 2/3 malam, makna mungkin pukul 2 ke atas, pukul 3, 4, 5, itu waktu yang terbaik lah. Ini hadis bunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anam. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah Rasulullah kata, wahai
kekasihku, Rasulullah sebut gitu, kekasihku. Abu Hurairah panggil kepada Rasulullah dengan kekasihku. Lebih pada isteri tu, kekasihku. Itu sahabat dia sayang kepada. Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Tak kira lah Isnin Khamis ke ataupun hari putih ke. Yang kedua, menunaikan 2 rakaat sunat duha. Yang ketiga, menunaikan solat witir sebelum tidur. Jadi waktu witir pun di antara doa yang Allah makbulkan, sebab witir, lebih-lebih lagi witir waktu malam, kerana dipanggil qiyamul lail, ya, menghidupkan malam. Duha pun dia sebagai satu makanan. Kita punya saraf ni, tak silap saya 400 lebih punya saraf. Dia perlu pada makanan. Makanan dia ialah dengan zikir. Zikir, kita nak berzikir 400 lebih, 480 tak silap saya, tak ingat lah. Nak ganti 400 lebih, mungkin kita tak mampu. Tapi kalau kita buat solat duha, 2 rakaat sahaja. Lepas tu kita doa, ya Allah. Kan doa yang di itu ni. Allahumma inna ad-duha'aka wa bahalawahaka wa jamalka. Sesungguhnya keindahan engkau, kecantikan engkau, apa ni, semua itu disebut perlindungan engkau ya Allah. Sekiranya rezeki berada di langit, engkau turunkanlah. Sekiranya rezeki berada di dalam bumi, engkau keluarkanlah. Sekiranya rezeki itu susah, engkau permudahkanlah. Sekiranya rezeki itu haram, engkau sucikanlah. Ya? Dan atini, berilah sebagaimana engkau beri kepada orang dulu. Kan doa itu cukup cantik, ya? Cantik Ustaz, ya. Cantik. Ya. Itulah yang patut kita buatnya. Jadi kesimpulannya Ustaz, maksud dia tadi tak lengkaplah solat sunat duha ataupun solat witir tadi tanpa doa yang hebat, ya. Tu ya Ustaz, elok kita amalkan. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Okey, soalan akhir. Okey, silakan. Ustaz, contohlah kita semayang, tengah semayang subuh. Dah habis dah semayang subuh, dah bagi salam, perut tak sedap. Nak pergi buang lah. Lepas tu kita pergi buang, masa kita pergi buang tu kita tak sempat nak baca doa ke apa ke. Selepas pada kita buang tu kita balik, kita baca doa balik, boleh tak Ustaz? Okey, bab solat tadi selesai dah. Dah darurat tak apalah. Doa ni dia tak semestinya kita kata kita berdoa kena duduk atas situ je lepas solat. Sambung kemudian tak ada masalah. Tuhan yang sama bukan Tuhan lain. Tadi kan kita darurat, Allah tahu. Cuma kita tadi doa lepas semayang kan. Doa kita kata sambil berjalan boleh. Lepas kita dah buat qada hajat, istilah qada hajat kan. Boleh sambung kemudian tak ada masalah. Islam senang. Okey. Masa pun pukul 8 mungkin. Ustaz ada urusan lain ke? Hari ni tak ada hari ni. Hari ni cuti rehat lah. Ustaz pun nak rehat insyaAllah. Jadi kita tutup dululah kuliah kita untuk pagi ini insyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Imam Hassan Al-Fadli Amrul Rahman yang sudi bersama kita pagi ini. Mudah-mudahan dengan barakah surah Yasin dan doa, mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai masalah kesihatan Allah permudahkan insya-Allah. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu dari hadis Bukhari dan Muslim pada pagi ini, dan panjang lebar syarahan Ustaz tadi, segala penyakit, keletihan, kegusaran, kesedihan, kesusahan. Jadi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menghapuskan kesalahan. Ya, jadi kita teruslah bersyukur dan redha atas segala ketentuan Allah
mudah-mudahan apa yang disampaikan beri manfaat, beri panduan kepada kita untuk meneruskan kehidupan sebelum kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Juga terima kasih ke atas soalan-soalan yang diaju oleh para jemaah yang kita boleh berkongsi atas segala pencerahan yang telah dihuraikan, dirungkaikan oleh Al-Fadil Imam tadi. Gemunu Iman akan menjalankan forum khas Palestin malam ini pukul 8.30 malam, iaitu forum khas bersama dengan 2 orang ahli panel, iaitu pada pukul 8.30 malam ini. Jadi untuk tujuan itu teruskanlah bersama-sama untuk bersama dengan forum tersebut. Jadi pihak Gema Nur Iman juga mohon para jemaah teruskan berinfak kepada Gema Nur Iman untuk menjayakan program-program dan juga kuliah-kuliah. Dan untuk itu pihak Gema Nur Iman merakamkan jutaan terima kasih ke atas para infak yang dermawan. Mudah-mudahan Allah berkati, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang terus istiqamah. Moga Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan kehidupan kita, bahagiakan kita dan keluarga kita, serta diluaskan rezeki, dijauhkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah kita seterus untuk pagi ini ialah kuliah duha. Kita bersama juga lagi dengan Al-Fadil Imam Masjid Negara juga, iaitu Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, iaitu Tadabbur surah Ali Imran pukul 8.30 pagi. Jadi teruskan bersama dengan kuliah. Jadi kita tak tutup link untuk kuliah seterusnya nanti. Jadi kita sekali lagi persilakan Al-Fadil Imam Hasan Al-Fadli untuk mengakhiri kuliah subuh kita dengan membaca tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. وبالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.